daripada 10,000 dan 1 juta. Tiba-tiba 10 tahun ini datang balik nak claim duit dia tadi. Majikan yang amanah, yang takut kepada Allah, itu aku tak mengambil lah, aku tolong jaga. Kalau kita macam ambil yang 10,000 je, yang 900,000 jadi aku punya, siapa yang melakukan? Tapi majikan tidak, kau ambil semua tu, lembu, kerbau, semua kambing, semua yang kau punya. Nak jadi cinta, orang tak ini letak hati pokok ni yang kerja tadi, ambil semua, tak kata terima kasihlah, Tuan tolong labu pada sikit jadi banyak. Tapi Allah nak tunjuk, Allah Nabi nak tunjuk kepada kita, apa manusia yang begitu, bagaimana orang ini boleh buat? Dia ambil semua balik macam tu, satu sen. Kau boleh bayang bagaimana ada manusia yang beriman yang hebat boleh macam itu. Bagi semua. Kalau kita tak ambil yang kami yang 10,000, atau pada kita 15,000 cukup, yang lain dok aku punya. Begitu juga kita menguruskan harta anak yatim dan sebagainya. Kadang kita nak ambil keuntungan itu, itulah satu yang cukup tidak betul. Wala taqrabu malal yatim. Ayat yatim datang selepas ayat zina, tuan-tuan, dalam surah Al-Isra. Berapa kali Allah bilang wala taqrabu. Pertama Allah kata wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak kamu kerana takut kemiskinan. Semua dosa besar haram bunuh. Kemudian datang ada wala taqrabu zina. Jangan hampiri zina. Kemudian wala taqrabu malal yatim. Jangan menghampiri harta anak yatim. Maknanya tuan-tuan, jangan mentadbirkan harta anak yatim untuk kepentingan diri. Kadang orang boleh uruskan harta anak yatim, jaga anak yatim, tapi keuntungan itu orang biasa. Orang ini dalam hadis ini cukup ikhlas dijaga. Pada akhirnya dia mengadu kepada Allah dengan semua yang aku berikan itu, Allah akan mencari redha ya Allah. Tolonglah bukakan itu. Akhirnya ketika ini sama. Namanya apa itu tuan-tuan? Ashabul ukhdud. Ataupun apa ni? Orang dalam gua, sahabat dalam gua yang boleh keluar kerana doa-doa ini. Kita tahu pengajarannya. Setiap orang di kalangan kita boleh memohon sesuatu atau berdoa sesuatu kepada Allah, terutama ketika kita menghadapi kesusahan dan kesakitan. Kita di simpang musibah, yang pertama kita kena buat doa kepada Allah. Lepas tu baru minta tolong Allah. Yang kedua, setiap orang boleh bertawassul, berantaraan ini, antara semua ini. Bukan kita pergi dengan silap juga, kita pergi di kubur minta, tak boleh. Pergi kubur tu keramat ada kubur yang mengalir kat itu contohnya. Pergi tolonglah tu dengan ini saya. Itu tak boleh haram. Tawassul ini yang begitu. Itu yang boleh itu sebut macam itu yang ada dalam hadis ini. Kita pergi tak kubur nak berdoa tak boleh. Pergi kubur orang baik-baik, pergi sempurna dengan Tuhan yang soleh dalam ini. Tak boleh syirik. Kenapa perantara ini terus kepada Allah? Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tak ada hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tawassul itu kenapa? Bukan tawassul pergi kubur minta. Tawassul ini kita cinta kebaikan yang kita lakukan kepada Allah. Ingat balik, walaupun Allah tahu tapi nak ingatkan balik ustaz dia itu. Kemudian kita sebutkan, ya Allah, kalau aku buat ikhlas, tolong ya Allah. Apa buatkan mereka? Itu namanya tawassul. Boleh dalam Islam. Yang sebenarnya berbakti kepada baik kepada ibu bapa, mempunyai kelebihan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala boleh menyelamatkan seseorang daripada perbuatan kecil. Dia tak melakukan kezaliman kepada ibu bapa dia tak berzina, dia tak memerah keringat orang bawah dia. Kerana semua tidak buat kerana takut kepada Allah. Kalau dia tak takut kepada Allah, dia boleh sembunyi. Tak ada. Kemudian orang yang melakukan kebajikan dengan ikhlas akan mendapat pertolongan daripada Allah ketika dia menghadapi kesusahan. Yang terakhir Allah akan memberikan ganjaran yang besar kepada orang-orang yang melaburkan harta orang lain, yakni harta yang terbiar. Harta yang terbiar kita melaburkan dengan niat kita ikhlas kepada Allah. Pelaburan itu menguntungkan, kita dapat ganjaran yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wallahu a'lam. Saya buka kalau ada satu soalan. Ada? Ada?